So, Jabatan Banjir ni tak pasti lagi bawah kementerian mana. Tetapi Cikgu Bat semalam telah mengemukakan satu kenyataan bahawa Nik Nazmi telah rasuah. Apabila Tempatan Banjir yang dibatalkan pada zaman Perikatan Nasional, sekarang Nik Nazmi telah rasuah dengan menaikkan kos kepada 16 bilion. Kenapa naik 16 bilion tuan-tuan? Katanya, sebab Nik Nazmi rasuah. So, keluar kenyataan. Penafian kenyataan fitnah terhadap projek rancangan tender Tempatan Banjir. Saya ingin menafikan kenyataan fitnah yang dikeluarkan Badrul Hisham Shahrin yang mendakwa terdapat elemen rasuah dalam projek Tempatan Banjir yang dikendalikan oleh kementerian saya. Ia bukan kali pertama. Tuan-tuan, tolong share tuan-tuan, 57 ni. Datang dengan tuduhan liar dan tidak berasas. Beliau sudah beberapa kali kalah saman kerana terbukti memfitnah. Tuduhan Cikgu Bat tidak berasas dan menunjukkan beliau tidak memahami proses perolehan dan peruntukan belanjawan kerajaan. Fitnah bahawa projek RTB mencecah sehingga 16.6 bilion dan terdapat syarikat serta individu yang langsung tidak dikenali memperoleh komisen sebagai proksi kepada menteri merupakan tuduhan yang tidak berasas dan berniat jahat. Kerajaan ini telah menilai semula cadangan-cadangan projek Tempatan Banjir untuk memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan kritikal dengan siling peruntukan sebanyak 33 projek yang ditetapkan berjumlah 11.8 bilion. Bukannya 16.6 bilion. Hampir kesemua projek RTB kerajaan masih lagi melalui proses tender dan untuk tahun ini 19 projek telah dikeluarkan SST atau surat tuju terima. Belum ada perbelanjaan yang telah diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan development expenditure. Selain itu, projek RTB kerajaan melalui proses perolehan yang telus melibatkan tata kelola kementerian serta mesyuarat lembaga perolehan yang mana saya sendiri tidak terlibat. Saya menafikan sekeras-kerasnya dan mengambil tindakan undang-undang dan akan mengambil tindakan undang-undang sivil terhadap beliau dalam masa yang terdekat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Itu. Okay. So, ini kenyataan daripada Nik Nazmi. Projek Tempatan Banjir tiada unsur rasuah. Okay. Dakwa projek RTB, Nik Nazmi ambil tindakan undang-undang terhadap Cikgu Bat. Saman sivil akan dikemukakan. So, dalam kenyataan itu, Cikgu Bat pun membuat satu kenyataan melalui Salim Iskandar ni kan. Dia buat satu kenyataan. Ini kenyataan bukan Salim tulis. Ini daripada Cikgu Bat tapi dia tak tahulah siapa kan. Okay. Alright. Penafian Nik Nazmi dangkal dengan kenyataan angkuh. Wah, dia kata macam tu kan. Penafian Nik Nazmi dangkal dengan kenyataan angkuh. Alhamdulillah saya, Zul Amali Hussein Bos, Hebat Jebat dan juga Muhammad Zamri Abdul Bakar Azman Hartanah Viral Melaka semalam telah hadir ke IPD Dangwangi untuk membuat laporan polis berkaitan rasuah terkait projek Tempatan Banjir. Kami masuk jam 12, keluar jam 5. Kami dirakam percakapan oleh pegawai IPD. Antara dokumen yang diserahkan ialah beberapa perjanjian peguam antara beberapa syarikat kontraktor dengan beberapa individu juga syarikat. Perjanjian ini di mana persetujuan syarikat kontraktor untuk membayar consultation fee sebaik saja projek yang disebut dalam perjanjian. Maknanya, sebaik saja dapat projek yang disebut dalam perjanjian. Maknanya, untuk dapat projek kontraktor wajib tanda tangan perjanjian untuk setuju bayar ikut peratusan tertentu sebaik saja dapat SST. Baik. Yang ni saya nak komen sikit. Okay, dia kata, antara dokumen diserahkan. Okay. Perjanjian antara peguam, dia ada peguam punya agreement, antara beberapa syarikat kontraktor dengan beberapa individu juga syarikat. Okay. So, melibatkan apa? Dia kata, melibatkan persetujuan syarikat kontraktor membayar consultation fee sebaik saja dapat projek yang disebut dalam perjanjian. Okay. Lepas tu dia buat konklusi. Dia kata, maknanya, untuk dapat projek wajib tanda tangan perjanjian untuk setuju bayar ikut peratusan sebaik saja dapat SST. Soalan kita, saya akan komen bab 2 nanti. Soalan kita, siapa individu ini dan apa kaitannya dengan menteri? Dan adakah rundingan ataupun perjanjian pembayaran consultation fee untuk sebarang projek itu satu kesalahan daripada segi undang-undang? Sekejap lagi kita akan ulas. Antara dokumen yang telah didedahkan semalam. Seperti biasa, ada pihak rejim campuran akan Nafi dan Ugut. Pagi tadi Nik Nazmi, Nafi malah memfitnah saya banyak kalah kes dan Ugut saman. Ini kualiti menteri rejim campuran. Dia kata, dia tak kalah banyak kes. Sepatutnya arah siasat siapa yang
siapa yang saya namakan semalam dan bagaimana dokumen perjanjian rasuah yang sebahagiannya saya dedahkan semalam wujud. Nah, soalannya, adakah itu rasuah? Di mana perjanjian kepada consultation fee. Siapa yang melantik orang tengah seperti driver Majlis Perbendaharaan Kuala Selangor dan syarikat jual barang kecantikan sebagai orang tengah mengambil komisen? Okey, kita akan tengok sekejap lagi bab ni. Nick Nazmi berbohong kalau cakap ada tender terbuka. Ia rundingan terus. Ya, proses tidak lagi selesai. Kerana itu saya buat laporan dan pendedahan untuk siasat kenapa perjanjian ini wujud dan siapa yang telan hampir 1 bilion daripada keseluruhan fee perundingan. Sepatutnya kita serius lawan rasuah dan menteri tak terlibat. Ucaplah terima kasih kerana pendedahan. Isunya bukan terima kasih kerana pendedahan. Isunya kenapa kata Nick Nazmi yang rasuah? Sebab dia menyentuh Nick Nazmi. Dia bukan menyentuh syarikat-syarikat ini. Okey, kita akan tengok. Untuk fitnah, saya kalah banyak sama fitnah itu melampau. Okey, kita baca kenyataan tadi. Dia kata apa? Ini bukan kali pertama Cikgu Bat datang dengan tuduhan liar. Beliau sudah beberapa kali kalah saman. Cikgu Bat kata apa? Dia tulis kat sini, dia kata apa? Untuk fitnah, saya kalah fitnah itu melampau. Saya kalah sekali saja saman. Sekali saman dengan Nazri Yunus di Mahkamah Seremban. Tetapi melibatkan isu peribadi, bukan politik. Okey, saya tunjuk tuan-tuan. Cikgu Bat kalah saman RM50,000. Betul. Okey. Kepada Nazri. So, dia kena bayar RM50,000. Betul. Tetapi dalam masa sama, Cikgu Bat juga kalah saman kepada Tony Phua. Sehingga dia meminta maaf. Mengeluarkan permohonan maaf pada 2022. Dan mendakwa menarik balik. Memang dia tak kena bayar, tetapi dia mengaku dia salah. Sehingga dia terpaksa menarik, memohon maaf untuk Tony Phua menarik balik saman tersebut. Dan dalam masa yang sama, sekarang ini, Wahab kemuka saman tuntutan Cikgu Bat, Hakim Ramli, mohon maaf. Yang ini Cikgu Bat tak jawab lagi ni. Dan surat saman Cikgu Bat untuk bawa ke mahkamah akan keluar sekurang-kurangnya paling awal esok berkenaan dengan perkara ini. Kita tak cerita juga tuan-tuan macam yang saya dedahkan tempoh hari bahawa Prof. Agus telah pun mengemukakan saman juga terhadap Cikgu Bat kerana mendakwa kes plate number dia dahulu. Kalau tuan-tuan ingat plate number, dia kata Agus dapat duit daripada Jacom kerana sebab itu dia dia dapat beli plate number itu. So, Prof. Agus pun saman. Teruskan. Dan saya tak lawan pun. Okey, namun kes itu peribadi. Selain itu, saya pernah disaman Tony Phua kerana melebahkan. Namun, Tuan Nawi enggan teruskan dan terus henti bertakat. Dia minta maaf. Penipuan dekat situ. Seperti biasa, fitnah dan ugutan mainan rejim. Mereka fitnah 600 bilion itu seleweng. Mereka fitnah 7 bilion Tempatan Banjir. Mereka fitnah PN dapat duit, judi dan sebagainya. So, dia alih. Dia tak jawab siapa. Kami tidak ke SPRM. Kenapa tak pergi SPRM? Kerana kami percaya PDRM, kerana SPRM hancur. Khususnya Ketua Pusuruhanjaya sendiri terpalit isu integriti. Okey. Ingat, 97 juta telah hilang di bawah Siva Kumar ketika menjadi sumber manusia. You see, dia konar cerita lain. Cerita ni pun tak habis lagi sebenarnya. Alright. Akhirnya senyap. Siapa kata senyap? Sedang disiasat. Okey. Gagal dia kata. Baik, saya jawab bab ni. Yang bawah tu, saya jawab bab ni. Dia kata, antara dokumen diserahkan ialah dokumen perjanjian perguam secara fee pengunding cara. Consultation fee di antara peguam, agreement peguam di antara satu syarikat dan individu kepada pemilik ataupun orang yang akan dapat kontrak tersebut. Soalan kita kepada Cikgu Bat. Siapa company tersebut atau individu tersebut yang dikatakan mendapat consultation fee daripada syarikat-syarikat yang bakal mendapat kalau dapat nanti projek? Itu pertama. Dan adakah syarikat-syarikat itu mempunyai kaitan dengan Nick Nazmi? Sebab dakwaan Cikgu Bat bahawa Nick Nazmi yang terlibat dalam rasuah tentang sehingga tentang fee dan sebagainya ini, Nick Nazmi yang terlibat sehingga naik kos hingga 16 bilion. Soalan kita, adakah benar, kalau betul lah, katakanlah kita sebutlah, katakanlah benar, memang ada dokumen perjanjian di antara individu dan juga syarikat, driver lah, kosmetik lah, company ini kepada syarikat yang akan dapat projek tu. Katalah benar, betul. Okay, so diorang nak buat agreement, soalan kita, adakah itu satu kesalahan daripada segi undang-undang? Satu entiti yang tak ada kaitan dengan kerajaan, tak ada kaitan dengan Nick Nazmi, nak buat perjanjian
Okay, kalau kamu dapat projek ni, saya dapat sekian-sekian consultation. Kita tak tengok terma syarikat perjanjian itu. Jadi kita pun tak tahu detail perjanjian itu apa. So kita tak tahu. Okay, soalan pertama. Kalaupun mereka dapat, katakanlah ada, memang wujud. Dan memang sah dokumen itu. Soalan kita, adakah individu yang tanda tangan atau syarikat yang tanda tangan terhadap company yang dapat projek itu ada kaitan dengan Nik Nazmi? Yang inilah Cikgu Bat kena buktikan di dalam mahkamah fitnah nanti. Yang ini Cikgu Bat kena buktikan di dalam mahkamah sewaktu saman fitnah nanti. Bahawa kalau dia dapat buktikan, dia akan menang kes itu. Untuk menang kes itu, Cikgu Bat kena buktikan bahawa syarikat itu, pemandu driver daripada Selangor itu, syarikat kosmetik itu, mereka ini semua ada kaitan secara langsung dengan Nik Nazmi atau tidak langsung melalui bukti sekian. 1, 2, 3, 4, 5. Mengeluarkan dokumen perjanjian di antara syarikat swasta kepada syarikat yang mungkin boleh dapat projek tebatan banjir, itu bukannya satu kesalahan. Saya bagi contoh lah tuan-tuan. Saya bagi contoh. Okey, A ni adalah sebuah syarikat yang ambil projek tebatan banjir tapi tak dapat lagi. Kemudian dia jumpa dengan B. B ni, dia ada kemahiran konsultansi dalam bidang apa tuan-tuan? Dia ada contoh lah dalam bidang civil engineering. Dia pun jumpa dengan B. B, kalau aku dapat projek ni nanti, aku akan bagi engkau consultation fee 10% daripada projek itu. Setuju tak setuju B? B pun kata, saya setuju. Baik, untuk kita nak meterai, boleh tak kita buat agreement? Okay, agreement kita, itu dipanggil dalam kontrak, term dia itu adalah condition upon. So kontrak itu hanya valid condition upon subject kepada dapat projek, dapat SST, dapat surat suri terima, maka B yang akan dapat projek. Kenapa B nak pergi sign agreement? Sebab dia nak secure lah projek dengan A. Of course lah, kalau tak nanti projek A dah dapat projek, tiba-tiba dia bagi dekat orang lain consultation fee yang akan mungkin akan memiliki cost bilion. Tuan-tuan, kalau siapa yang biasa main projek projek development, projek bilion-bilion, consultation fee memang tinggi. Consultation fee memang tinggi. Tuan-tuan, saya pernah tengok satu projek. Projek buat stadium. Untuk buat plan, arkitek, bayar plan, bayar engineer, kosnya saja 800,000. Almost 1 million. Projek tu sendiri 30 juta. Saya pernah tengok. Saya dah tengok perjanjian dia. And is that wrong? Saya nak tanya tuan-tuan yang mana bijak pandai ni. Is that wrong? Now, isu dia, adakah si B tadi tu berkait dengan Nik Nazmi? Maksudnya, perjanjian itu, Nik Nazmi itu nanti akan bagi B atau A, whatever. Bahawa B ni adalah kroni Nik Nazmi. Dan Nik Nazmi akan dapat sebahagian daripada perkara itu. Dia kata, Nik Nazmi kena siasat lah. Siapa orang ni berterima kasih pada kami. Kena siasat. Nik Nazmi nak siasat. Kenapa? Apa kesalahan yang dia orang dah lakukan dengan menandatangani perjanjian konsultansi tersebut? Hanya kerana dia dah sign consultancy agreement, so adakah itu satu kesalahan undang-undang? Ni bukan benda baru. Practice signing consultancy agreement is nothing new. Kalau siapa yang biasa terlibat dalam projek, cuma Cikgu Bat ni, dia mungkin tak pernah terlibat. Well, saya tahu dia terlibat dalam projek juga. Tak terlibat dalam projek. Mungkin tak tahu, tak pernah buat development yang ratus juta, bilion-bilion ni. Even tak payah ratus juta, puluh juta pun saya tahu. I was involved dalam projek 225 million. Tapi private lah, bukan kerajaan. Private project. So I know what's going on. Pengalaman saya banyak juga tuan-tuan. So saya involved, terutama dalam signing the agreement, signing the documents. So dia dah tak ada modal dekat situ. Tapi kenapa nak fitnah ni? Dia tahu benda tu tak ada. Dia tahu dia tak boleh nak buktikan. Tapi kenapa nak fitnah? Atas alasan apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas alasan apa dia nak kena fitnah? Itu persoalan kita sebenarnya. Ni tadi saya jumpa dengan Syazwan. Syazwan ni adalah setiausaha politik Nik Nazmi. Setiausaha politik Nik Nazmi. Saya jumpa beliau tadi. Perbincangan saya dengan beliau. Dan kita tengok dokumen. Bukan dokumen. Kita tengok pembutiran. Bukan dokumen.
Saya tengok butiran. Dan saya berbincang dengan beliau dan kemudian dia terangkan A to Z. Saya kata, habislah engkau Cikgu Bat. Saya senang cerita, habislah engkau. Habis. Habis cerita kat situ. Tak akhir.